Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, juga pada lidah cahaya. Jadikanlah pendengaranku cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada perkara yang menyebabkan ramai yang terjebak dengan perkara syirik wal'iyazubillah dengan beberapa perkara ini. Terlebih dahulu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ingat, dalam hati kita ini kena senantiasa yakin dan berpegang pada kalimah la ilaha illallah. Itu saja. Dalam hati kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan juga dan kita menyaksikan dan kita mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kenapa saya sebutkan mesti mantapkan dan kukuhkan keimanan dalam jiwa dan hati kita? Kerana iman yang mantap inilah juga antara sebab mengapa seseorang hamba Allah itu akan terselamat di akhirat nanti dan akhirnya dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, impian kita semua. Sebab itu kawan-kawan, jangan pernah tinggal doa. Doa supaya Allah pelihara iman kita. Marilah musim Covid ke wabak masalah apa sajalah dunia ke apa jadi sekalipun, doa pada Allah agar iman kita sentiasa dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa pada Allah agar hati kita ini senantiasa berpaut hanya pada Allah saja, bukan dengan yang lain-lain. Apa antara doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wa sallim dinana wasallim imanana wasallim tauhidana wasallim arzaqana wasallim ajsadana wasallim ikhwanana minal muslimin wa muslimat birahmatik ya arhamar rahimin. Doa yang kalau dah bunyi salim tu maknanya minta selamatkan, minta Allah Ta'ala pelihara, selamatkan. Jadi antara yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan, dipelihara itu adalah antaranya minta dipeliharakan agama kita, dipeliharakan iman kita, dipeliharakan tubuh badan kita, dipeliharakan tauhid kita, dipeliharakan ukhuwah persaudaraan kita. Jadi maknanya dalam hidup ni, benda-benda yang kita minta dalam doa yang saya sebutkan sebentar tadi adalah benda tunjang kehidupan, dan salah satunya adalah tentang soal keimanan. Okey. Jadi kawan-kawan tolong catat di ruangan komen tu, boleh? Boleh? Iman adalah asas. Iman adalah asas kita untuk mendapat redha Allah. Itu iman. Dan salah satu juga yang disebutkan oleh para alim ulama, orang beriman ni walau dia jahat macam mana sekalipun, dia buruk perangai macam mana sekalipun, dia akan masuk ke dalam syurga juga di hujungnya. Saya ulang sekali lagi, kata ulama, orang-orang yang beriman, dia ada iman dalam hati dia, tapi secara kelakuan dia itu, dia ada jahat sikit lah, dia buruk perangai sikit. Macam mana sekalipun, kelak di hujungnya nanti dia akan masuk ke dalam syurga. Tetapi sebelum masuk ke dalam syurga, dia kenalah dulu seksanya akibat daripada dosa-dosa, keburukan yang dia buat. Tapi kok mana pun dalam hati dia ada iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia, dan di hujungnya nanti dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi dia kena seksa dululah kalau dia ada banyak dosa. Kita ni kalau boleh, tak maulah ada kena seksa. Ada orang dia kata tak apalah Ustaz, seksa gerbung-gerbang pun lalah masuk syurga juga. Jangan, ni masuk kena seksa di neraka ni bukan macam masuk kawah gulai di dunia ni, itu pun menjerit dah panas. Ini kena seksa
kena azab, itu adalah benda yang kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seksa pun kita tak mau, nak terus masuk ke dalam syurga, bertemu dengan Nabi, para solihin, para syuhada, kan? Itu yang kita harapkan. Tapi kok mana pun kalau dia tu orang yang ada iman, walau amalannya buruk pun akan diberi peluang hujungnya nanti masuk ke dalam syurga. Syarat mesti ada iman. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dikeluarkan daripada api neraka tu nanti siapa-siapa yang dalam hatinya itu ada sebesar zarrah, seberat zarrah daripada iman. Maknanya dalam hatinya ada sikit iman, la ilaha illallah ada dalam jiwanya itu, maka dia yang sedang kena seksa dalam api neraka tu nanti akan dikeluarkan daripada neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dengan syarat dalam hati itu sikit pun kena ada iman. Okey. Dan sekali lagi saya ulanglah, kawan-kawan jangan pula berpegang kata orang macam tu tak apalah Ustaz, jomlah kita buat dosa, janji ada iman sudah tak semayang, tak boleh lah, tak boleh lah macam tu. Saya ulang sekali lagi, janganlah sampai kena seksa, jangan sampai kena azab. Kalau boleh terus fast lane punya ya. Masuk priority lane, masuk ke dalam syurga. Tak maulah kena seksa dan panjang cerita nanti ni. Namun untuk melayakkan seseorang itu dapat masuk ke dalam syurga, dua benda mesti kena ada. Layakkan seseorang masuk ke dalam syurga, dua benda kena ada. Pertama, syaratnya itu adalah mesti kena ada iman, dan yang keduanya dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mudah faham, jangan mendua, mentiga, menempatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyirikkan Allah ni ataupun kita kata mensyarikatkan Allah dengan yang lain-lain. Tu kata syarikat tu kan maknanya dia ada apa? Rakan kongsi. Tak ada, Allah Ta'ala tak ada kongsi-kongsi, tak ada. Allah hanya Allah saja yang Maha Esa. Tidak ada dua dan tiga dan empat. Kita selalu baca Qul huwallahu ahad. Kan? Katakanlah Allah itu yang Esa, Allah itu yang satu saja. Tidak ada sekutu baginya. Namun kalau kita semua nak tahu apakah makna di sebalik syirik. Syirik, yang kata syirik ni apa? Kadang-kadang kalau kita dalam sembang, dalam perbuatan harian kita, ada kawan-kawan tegur, dia kata kau jangan buat macam tu, syirik, syirik. Jadi kita mungkin terkejut juga, tiba orang cakap benda yang kita buat ni katanya syirik. Jadi kita pun tak apa jelas yang kata syirik-syirik ni apa. Imam Az-Zabidi dalam Tajul Arus ada menyebutkan syirik ini maknanya kita melakukan satu benda yang bersifat kufur. Ataupun Ibnu Faris menyebutkan tentang kalimah syirik ini ada dua pengertian. Kata Ibnu Faris, kalimah syirik ada dua pengertian. Tolong catat di ruangan komen. Okey, dah catat, faham, sebarkan, amalkan. Okey, dua pengertian kepada kalimah syirik ini. Yang pertama, kalimah syirik ini juga disebutkan sebagai perbandingan. Perbandingan. Apa makna perbandingan? Maknanya seseorang yang terlibat dengan syirik ini, dia seolah dia membandingkan Allah dengan yang lain-lain. Dia membandingkan Allah dengan yang lain-lain. Mungkin dia jumpa ada orang baik hati, suka menyumbang, bagi sedekah, bagi makan, bagi macam-macam. Dia kata, dia tu rajin bagi makan kita macam Allah pula. Tu dia. Nampak? Dia membanding-banding. Dia banding-banding. Allah pun tak bagi aku makan. Contoh, wal'ayazubillah. Tu kena minta, kena taubat tu, kena mengucap tu. Jangan jenis cakap macam tu. Dia sebenarnya macam ni lah kawan-kawan. Dia mungkin ada orang dalam hidup dia, bila dia stres, dia tertekan, dia mungkin akibat kerana tekanan yang melampau sangat, dia sendiri tak mampu nak berfikir secara waras, sampai satu tahap dia boleh membandingkan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Wal'iyazubillah. Jangan ada yang macam itulah. Dan yang kedua, makna di sebalik perkataan syirik itu ialah menyamakan Allah
menyamakan Allah ataupun sekutukan Allah dengan yang lain-lain. Dia kata Allah ni macam itu, dia kata Allah pun macam itu jugalah, Allah pun macam itulah, itu dan ini. Tak boleh kawan-kawan. Kena ingat sama sekali, letakkan dalam hati kita, segala apa dalam kehidupan kita kurniaan Allah, dan Allah tidak ada sekutu baginya. Itu ya. Namun kalau tuan-tuan nak lebih faham lagi, moga kita jangan sampai terjebak hati dan jiwa kita dengan benda-benda syirik ni. Ingat, orang yang terlibat dengan syirik ni, dia nak senang faham dia menjadikan Allah itu ada sekutu, iaitu dalam masa yang sama dia ni dia macam ni, dia berdoa dan dia takut dan dia harap kepada sesuatu yang sama macam dia harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia ni mungkin orang yang kalau dia takut dengan satu benda, dia harap dengan sesuatu, dan dia meminta-minta pada sesuatu sama macam dia minta pada Allah, sama macam dia takut, sama macam dia harap pada Allah Ta'ala, tu tak boleh, tu boleh jadi syirik. Orang kata takut hantu melampau sangat, sangat melampau, tak boleh. Takut-takut terbawa pada syirik. Harap sangat pada makhluk, harap sangatlah kalau tak ada dia habislah kami, habislah nak makan apa, dialah duk tolong kami selama ni. Nampak? Harap bergantung melampau pada manusia sebagaimana dia bergantung pada Allah melampau sangat pun boleh dibimbangi jatuh jadi syirik. Berdoa, minta pada makhluk, minta pada manusia sama macam dia mengharap meminta pada Allah Ta'ala, tu pun dibimbangi takut jadi syirik. Dia benda syirik ini benda halus. Kadang kita pun takut dalam perangai perbuatan harian kita. Itulah sebabnya para alim ulama, antaranya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyebutkan bahawa syirik ini adalah dosa paling besar. Dosa paling besar, dan ia diletakkan dosa besar pertama dalam 76 dosa-dosa besar. Di dalam 76 dosa-dosa besar, dosa paling besar diletakkan number 1 adalah syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kan dosa-dosa besar ni pada tubuh badan kita ni kan banyak. Disebutkan para alim ulama, 4 dosa besar ada pada hati. Apakah 4 dosa besar yang ada pada hati itu? Syirik. Yang kedua, terus menerus dengan maksiat. Yang ketiga, putus asa dengan rahmat Allah. Yang keempat, tidak takut azab dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ramai orang macam ni ya. Jenis tak takut azab, ancaman daripada Allah. Nak cakap apa cakap, nak buat perangai apa buat. Tak apalah, yang kena azab tu dulu orang dulu, sekarang tak ada kena dah. Dulu tu jahat sangat, sekarang tak adalah, Tuhan tak ada macam tu lah. Dia meremeh-remehkan ancaman, azab, amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dosa besar tu. Lagi apa? Berputus asa dengan rahmat Allah. Hidup dia mungkin dah lama sangat bergelumang dengan maksiat, lalu kawan-kawan ajak dia jumlah kembali ke pakai jalan, tak payah terlibat dengan benda-benda yang tak elok macam ni, benda maksiat ni semua. Dia kata tak naklah, aku rasa Tuhan dah tak terima aku dah, aku rasa Tuhan dah tak boleh, Tuhan dah tak ampun aku dah, aku ni jahat, aku lama sangat jahat, aku ni lama sangat, Tuhan dah tak terima aku dah. Nampak? Sikap dan sifat berputus asa dengan rahmat Allah juga dosa. Ada orang, yalah kawan-kawan saya pernah cerita, bila buat street dakwah kan, street dakwah ni pergi dakwah di jalanan kan, di lorong-lorong. Kadang ada jumpa orang macam ni, dia kata, ustaz, orang macam saya ni memang Tuhan tak terima dah, orang macam saya ni memang neraka lah, orang macam saya ni memang Tuhan buang lah. Cakap-cakap macam ni hati-hati. Tapi yalah, mungkin orang tak belajar, mungkin dia pun tak pernah duduk dalam majlis ilmu, mungkin dia pun cakap main lepas. Padahal sikap dan sifat berputus asa dengan rahmat Allah ini benda yang dosa kawan-kawan. Apabila diuji dengan yalah, diberhentikan kerja, berniaga pun tak apa laku, lah dia putus asa dah. Dia kata Tuhan tak sayang aku dah, Tuhan dah membiarkan aku hidup macam ni dah. Tak boleh berputus asa dengan rahmat Allah, dosa kawan-kawan. Apalagi terus menerus dengan maksiat, covid ke tak covid ke, maksiat jalan on macam biasa. Itu dosa besar.
Lagi apa? Dan termasuklah juga syirik yang kita sebutkan sebentar tadi. Sebab itu kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang terlibat dengan benda-benda syirik ini, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Quran. Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran akan berkait tentang amaran, ancaman bagi orang-orang yang melakukan perkara-perkara syirik. Saya akan kongsikan pada kawan-kawan semua, apakah di antara ancaman Allah Ta'ala pada orang yang melakukan perkara syirik, itu ada 3. Banyak, tapi dalam kesempatan ni saya kongsikan 3 daripada kesan akibat orang yang melakukan syirik ni. Ada 3. Siapa yang nak tahu apakah 3 daripada ancaman bagi orang yang melakukan syirik tu, sila komen nak tahu. Sila komen nak tahu. Dia bukan apa nak bagi ada nak bagi ada apa, interaksi. Tak adalah saya bercakap seorang kan. Kita ada Siti Khadijah, Allah Maha Berkuasa rahmat, dengan rahmat Allah. Berputus asa dengan rahmat Allah adalah dosa. Nasrah Nas nak tahu. Nurul Firdaus Nurul nak tahu. Saadiah Abdul Wahab, Amin Anim Kahar nak tahu. Okey, ramai nak tahu. Okey. Kan, bukan apa macam sembang-sembang lah kita ni kan. Baiklah para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Mar WKN nak tahu, nak rakam. Okey, boleh. 3. Okey, kawan-kawan rakam, lepas tu masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram ke, masuk dalam grup WhatsApp ke, video ni tolong. Okey. 3 amaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara syirik ini. Apakah di antara 3 perkara tersebut? Pertama sekali, orang yang terjebak dengan perkara-perkara syirik ini, nombor 1, Allah tidak akan ampunkan dia. Allah tak akan ampunkan dia jika dia mati pun, dia mati dalam keadaan dia tak sempat bertaubat atas dosa-dosa syirik yang dia buat tu, dia tak bertaubat, maka Allah tak akan ampunkan dia. Okey, saya ulang sekali lagi. Nombor 1, Allah tak akan ampunkan orang yang melakukan syirik kalau sekiranya dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tak akan ampunkan dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan apa jua, dan Allah akan ampunkan dosa selain daripada syirik yang Allah kendaki sahaja. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 48. Surah An-Nisa ayat 48. So daripada ayat ni dapatlah kita fahami bahawa orang yang melakukan benda-benda syirik ni, Allah tak akan ampunkan dia selagi dia tak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 48 yang kita bacakan tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang terjebak melakukan benda-benda syirik, yang keduanya, Allah haramkan baginya syurga. Allah haramkan baginya syurga. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah haramkan syurga kepadanya dan tempat kembalinya ialah neraka. Wal-ayazubillah. Itu surah Al-Ma'idah ayat 72. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Bagi orang yang hidupnya mengamalkan benda syirik, terlibat dengan benda syirik ni, yang kedua, Allah haramkan baginya syurga. Tolonglah bertobat. Kenal mana kawan-kawan yang terjebak dengan benda-benda syirik, duk amal benda-benda pelik ini semua yang menyimpang dari agama, suruh dia bertobat cepat. Bagi tahu dia, ni sebab aku sayangkan kau, kita kawan dah lama, anak kita pun sama-sama, anak kita pun berbaik-baik, dan aku sayangkan kau, aku nak jumpa kau dalam syurga sama-sama.
jom tinggalkan. Kau tolong tinggalkan amalan pelik syirik kau buat benda ni semua. Tolong ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah, hak ni paling sedih. Hak ni paling sedih lah saya rasa dalam banyak-banyak ni, yang tiga-tiga ni. Yang ketiga ni pun sedih. Apa dia? Yang ketiganya ialah Allah akan hapuskan segala pahala-pahala yang pernah dia bikin, yang pernah dia amalkan, yang pernah dia buat. Yang mana Allah akan hapuskan segala pahala yang dia buat tu, bukan hapus sikit-sikit. Allah akan delete all. Delete all. Padam semua segala pahala yang pernah dia buat. Dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah, orang yang melakukan benda-benda syirik, melakukan perkara syirik, mempersekutukan Allah, maka gugurlah amal-amal baik mereka yang pernah mereka lakukan. Gugur habis, delete all, padam semua kebaikan pahala yang pernah dilakukan kalau sekiranya dia melakukan, dia terjebak dengan perkara-perkara syirik. Sebab itulah rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, berdoalah pada Allah, janganlah sampai kita terjebak dan kita terlibat dengan benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama ini. Dan dalam masa yang sama juga saya nak kongsikan juga pada kawan-kawan semua, apakah di antara bentuk-bentuk syirik yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, bentuk-bentuk benda syirik yang berlaku dalam masyarakat kita, yang perlu dihindari, yang perlu dijauhi, yang perlu dirasa ada takut kalau sekiranya ada rasa bimbang, ada rasa risau kalau kita nak ke arah itu. Kan manusia ni bila dia dalam tekanan, bila dia stres, kadang-kadang dia macam seolah-olah dia tak nampak Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah zat yang maha agung membantu dia ke jalan keluar. Tak, dia tak nampak Allah dah. Dia nampak selain Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi kawan-kawan semua, tolong saya akan bagi tahu pada anda semua beberapa bentuk-bentuk syirik yang berlaku dalam kebanyakan masyarakat kita, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran lama dah, supaya kita beringat. Pertama sekali, ada syirik yang disebut sebagai syirik doa. Itu yang pertama ya. Ada syirik yang disebut sebagai syirik doa. Apa makna syirik doa ni kawan-kawan yang saya sayangi semua? Syirik doa di sini membawa erti orang itu dia dalam keadaan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa minta apa orang panggil apa? Macam minta tolong dengan selain Allah. Habis tu Ustaz, macam kita minta bantuan dengan pejabat zakat, minta bantuan dengan jabatan kebajikan, tu kan patutnya minta bantuan dengan Allah, minta jabatan kebajikan pula tu. Dah, itu isu lain. Isu tolong-menolong sesama manusia itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bertolong-tolonglah kamu dalam hal-hal ketakwaan. Itu cerita lain. Maknanya kita nak bertolong-tolong. Tapi ini macam dia minta tu seolah-olah dia menganggap bahawa yang dia minta tu bagaikan Tuhan. Seolah-olah syirik pada Allah Ta'ala lah tu ceritanya. Dia doa, tapi dalam masa yang sama, isu syirik yang pertama ni, syirik doa ni, doa dengan Allah pun dia doa, seolah-olah macam doa juga, dengan makhluk lain pun dia doa juga. Dan perangai ini Allah Ta'ala ada sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Dan jika mereka menaiki sebuah kapal, bila mereka naik kapal yang mana ketika
dalam pelayaran mereka itu berhadapan dengan musibah, dengan benda bahaya, mara bahaya di tengah lautan, maka mereka pun minta tolong pada Allah. Mereka minta tolong pada Allah. Mereka susah, mereka takut. Ya Allah, tolong, ya Allah, ini laut bergelora ni, ya Allah, angin kuat, ya Allah, tolong, ya Allah. Tapi ketika mereka sudah sampai ke daratan, sampai ke darat, sampai ke destinasi mereka, mereka pula minta doa, minta pada yang lain pula. Dan mereka melakukan syirik. Oh, masa kau takut, kau susah, kau rasa hidup kau dah jenuh sangat, kau rasa banyak bahaya kiri kanan, kau takut, kau tahu minta tolong pada Allah. Tapi bila kau dah senang, segalanya dalam genggaman, semua yang kau dah dapat, kau lupakan Allah Ta'ala, kau minta pada yang lain. Dan perangai-perangai ini pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sebutkan dalam surah-surah yang lain. Dalam Al-Quran ada 4 surah dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut perangai-perangai pokok-pokok jenis macam ni, jenis manusia tak mengenang budi. Waktu susah kau ingat Tuhan, waktu kau senang kau lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kau minta pada yang lain. Tuan-tuan boleh semak sendiri. Saya jadikan ni sebagai homework lah, homework kerja rumah. Kan PDPR. Anda boleh belajar daripada rumah, tolong cari, dan siapa sempat salin dan catat, tolong catat di ruangan komen. Iaitu antara 4 surah tersebut ada di antaranya surah Al-Ankabut ayat 65 hingga ayat 66, surah Ar-Rum ayat 33 hingga ayat 34, surah Luqman ayat 32 dan surah Az-Zumar ayat 8. Okey, kita tengok nanti siapa di kalangan kawan-kawan yang sempat catat 4 surah yang telah saya sebutkan sebentar tadi, ya. Baiklah para penonton yang dimuliakan Allah semua. Itu syirik yang pertama yang dipanggil juga sebagai syirik doa. Syirik apa? Syirik doa. Yang kedua juga dipanggil sebagai syirik juga, iaitu syirik apa? Syirik kapal. Syirik kapal pula dah. Saya nampak komen tentang kapal, tiba-tiba tiba-tiba jadi syirik kapal. Minta maaf, orang naik kapal marahlah, apa ustaz kata kapal pun jadi syirik ni. Oh, maaf. Tadi ada kawan-kawan kita tanya tentang ayat atau surah keberapa yang cerita naik kapal, mula takut doa, dah selamat minta pada yang lain. Surah Al-Ankabut ayat 65, ya. Surah Al-Ankabut ayat 65. Minta maaf lah, syirik kapal pula. Okey, yang kedua. Yang keduanya disebut sebagai syirik niat. Syirik niat nak sebut. Syirik niat. Apa makna syirik niat? Keinginan dan tujuannya itu dilakukan termasuk ibadah semua untuk selain Allah. Maknanya niat dia itu, keinginan dia itu, tujuannya itu bukan kerana Allah tapi selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran Allah Ta'ala ada berfirman. Kawan-kawan ingat ayat ni, ya, yang mana Allah Ta'ala ada menyebutkan, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah firman, sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasan segala yang ada dalam dunia ni, buat satu amalan, nakkan follower, nakkan orang minat kat dia, suka kat dia, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia. Allah akan bagi, kami akan sempurnakan usaha mereka di dunia dan mereka takkan dikurangkan sikit pun. Allah akan bagi. Kau nak sangat keduniaan, kau nak sangat itu dan ini, kami bagi banyak mana kau nak,
kami akan bagi, kata Allah. Akan tapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada baginya di akhirat kelak selain azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu gugurlah segala yang mereka lakukan di dunia ini dan batallah apa yang mereka kerjakan. Artinya akhirat yilek. Akhirat nothing, you tak ada apa-apa. Di dunia ya memang kau dilihat sebagai orang itu, orang ini dermawan, kau bagus, kau tolong orang sana sini. Oh, rupanya kau nak meraih sayang orang ramai, kau nak meraih supaya kau ini dipandang mulia, dipandang itu dan ini, kau akan dapat. Allah Ta'ala kata kau akan dapat. Tapi akhirat kau ingat, kau tak akan dapat apa sikit abuk pun. Dan apa yang kau buat di dunia ini semua gugur, balash. Arab kata balash, yang tak ada apa, kosong, empty, delete all semua yang kau buat di dunia ini. Walaiyazubillah, ya. Baik, itu yang kedua tentang syirik niat. Yang ketiga disebut sebagai syirik ketaatan. Apa makna syirik ketaatan yang ketiga? Iaitu berkait tentang taat pada selain Allah atau lebih lagi. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, mereka menjadikan pendeta-pendeta, ahli-ahli agama sebagai pendidik selain Allah. Maknanya apa? Daripada ayat ini Allah nak ajarkan kau jangan melampau fanatik sangat terhadap guru. Marilah Tok Syekh ke ustaz-ustaz mana pun, penceramah, pendakwah, minat tak ada masalah. Tapi kau jangan sampai fanatik, melampau, taksub. Oh, lu sayang lah ustaz, lu sayang ustaz. Oh, lu nak peluk-peluk ustaz, sayang ustaz. Melampau-lampau sangat sampai dia boleh bawa kepada benda, boleh bawa pada syirik. Amai dah sayang. Okey, siapa nama? Adlina Alisha. Sikit lagi ya, Aisyah sekejap sikit lagi nah. Okey. Apa ni? Tadi ayah sebut apa tadi? Ayah sebut apa pula tadi? Saya sebut apa tadi? Jangan sikap yang Allah Subhanahu wa taala nak ajarkan ialah jangan melampau sangat. Jangan melampau sangat terhadap sayangkan guru, melampau-lampau sangat. Sebab pernah berlaku dah di zaman dulu, ada orang kerana dia terlampau sayang, dia teruja sangat dengan orang-orang soleh zaman dulu ni, maka akhirnya mereka sampai tahap menyembah. Mereka menyembah ustaz-ustaz tu, dia menyembah orang-orang alim, orang soleh zaman dulu. Akhirnya dia bertuhankan orang-orang soleh tu tadi. Orang soleh tu tak ada masalah, dah meninggal dah. Tapi dia tahap menyembah. Jangan sampai begitu ya kawan-kawan ya. Itu yang ketiga, iaitu daripada surah At-Taubah ayat 31. Dan yang keempatnya ialah juga disebut sebagai syirik, iaitu syirik mahabbah. Yang keempat iaitu syirik mahabbah ataupun syirik kecintaan. Apa makna syirik mahabbah atau syirik kecintaan ini? Menyamakan Allah dengan selain daripada Allah dalam hal-hal kecintaan. Dia sayang, dia cinta pada sesuatu itu lebih daripada dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kawan kata ustaz banyak tersasul pagi ni. Memang banyak tersasul sikit. Pasal saya pun sambil duduk ceramah ni, sambil duduk tengok jam sama. Ada urusan lain sekejap lagi. Tapi tak apa. Kawan-kawan duk komen tu maknanya anda stay connect. Stay connect with me. Itu dah memadai dah, cukup dah mengingatkan saya tersilap kat mana-mana tadi. Iaitu syirik kecintaan ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara manusia itu ada yang mengambil selain daripada Allah menjadi sekutu-sekutu mereka,
dan mereka mencintainya lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu tersangatlah kuat cinta dan sayangnya itu kepada Allah. Dia sangat sayangkan Allah itu tiada tolok banding. Tu orang beriman. Maka marilah kita berdoa pada Allah, jangan sampai terlibat dan terjebak dengan benda-benda syirik. Ataupun orang kita ni banyak kadang-kadang tu terjerumus dengan masalah TBK. Apakah TBK? Tahyul, bid'ah, khurafat. Tahyul, bid'ah, khurafat. Itu banyak. Doa pada Allah jangan sampai kita terjerumus dalam benda-benda yang merosakkan jiwa dan iman kita. Comel tak Alisha? Ni belum mandi. Kalau dah mandi mesti comel, kan Alisha? Inilah namanya PDPR, kan, belajar pada rumah. Okey, marilah sama-sama kita doa. Jom kita doa pada Allah Ta'ala. Moga Allah berikan kita rahmat dan Allah pelihara iman kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim arzaqana wa sallim ajsadana wa sallim ikhwanina minal muslimin wa muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah tauhid kami ya Allah, selamatkanlah tubuh badan kami, peliharalah kesejahteraan hidup kami dan peliharalah hubungan persaudaraan di antara kami ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikan kami di kalangan orang yang bertuah yang dapat masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sampai di sini saja. Moga ada rezeki kita jumpa lagi. Aisyah cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cakap jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.